minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa dinan qayyiman wa yaqinan shadiqan wa imanan kamila. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, kita menyambung lagi hari ini bacaan bersama. Pagi-pagi borak-borak lah ni. Borak-borak saja, bukanlah majlis ilmu yang berat-berat. Kita hanya membaca satu helai daripada Al-Quranul Karim, kita baca ringkasan dia, kita baca sedikit ringkasan tafsirnya, maknanya dah memadai lah untuk kita mulakan hari kita dengan satu lagi majlis ilmu, satu lagi bab ibadah. Ni ibadah berjemaah. Ada ibadah ni bersendirian, ada ibadah yang aulanya bersendirian. Apa ibadah yang aulanya bersendirian? Boleh bagi satu, apa-apalah banyak ni sebenarnya. Apa ibadah yang aulanya bersendirian sebenarnya? Dengan bini pun tak, dengan isteri pun tak. Apa dia? Siapa nak tembak? Sedekah. Sedekah, sedekah dirahsiakan, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Ibaratnya begitulah ibaratnya begitu. Tapi dalam Al-Quran Al-Baqarah pun kita dah baca, yang diam-diam tu baik, yang dihebahkan pun boleh juga. Tapi Allah Maha mengetahui pasal diri kita, yang terbaiknya kita diamkan, Sediakan sedekah. Lagi apa lagi? Bangun malam. Bangun malam buat susu anak. Jangan gerak suami. Bangun sendiri-sendiri je. Jangan kacau suami tidur sebelah tu. Kesian dia berkeruk. Bangun malam, betul. Setuju. Kesian kan? Suami penat. Apa-apa membanting tulang. Tapi ayat tu tak boleh pakai dah. Ayat tu tak boleh pakai dah. Ya, bangun malam, maksud dia kita buat ibadah malam lah. Ibadah malam. Tak kira malam dan siang. Ibadah malam tu ibadah sunat kan. Baca Qurannya sunat, pahalanya digandakan, solatnya sunat, pahala pun digandakan. Waktu yang sangat afdal untuk kita berdoa. Waktu-waktu tu bersendirian lah. Jadi apa dia solat malam ni? Qiyamul Lail dan tahajud tu. Bab Qiyamul Lail dan tahajud apa-apa saja. Lepas isyak tu nak Qiyamul Lail memanjangkan malam tu, buatlah apa-apa yang sesuai. Zikir boleh, ikut nikmat masing-masing. Setiap orang tu dia mari nikmat dalam satu ibadah. Ada orang tu nikmat dia datang, syok dia tu. Orang tasawuf panggil apa? Zuq, Zuq. Tanya ahli tasawuf lah tu. Kerana dia punya perasaan tu datang dengan ngaji. Ngajilah. Ada orang tu perasaan dia rapatnya, rasa sedihnya, dia mengadu pada Allah. Dia doa je. Ya Allah, dia berdoa, dia bercakap je dengan Allah. Ada orang tu datangnya dengan zikir, dia zikir. Ada orang tu datang dengan solat. Dia dapat nikmat solat bagaimana Rasulullah SAW solat. Sampai Aisyah tanya, ya Rasulullah, kau kan begini-begini, kenapa nak solat? Aku nak menzahirkan sifat apa? Rasulullah kata, syukur aku kepada Allah. Jadi itu yang bersendirian. Jadi benda-benda macam tu buat sendirilah. Boleh je kadang-kadang kita gerak anak-anak ramai-ramai kan, ajar dulu. Ini dia tahajud, ini dia solat sunat, boleh. Tapi bila anak-anak dah besar, tak payahlah diamalkan berjemaah ramai-ramai tu. Solat duha dan sebagainya tu semua sendiri-sendiri. Tapi pada anak-anak kecil ni kena ajar lah. Janganlah suruh bagi arahan je. Yusuf, pergi sembahyang tahajud. Yusuf manjat atas sofa lah. Contohnya lah, kalau lah ada orang nama anak Yusuf kan, contohnya lah gitu. Ajar, kecil-kecil tu ajar dulu, tapi bila mereka dah pandai, boleh. Macam juga kita lepas solat. Kita ajar anak-anak kita zikir lepas solat kan. Ajar semua zikir-zikir yang warid daripada Rasulullah SAW. Tak kisah, sekali kita sembahyang kat rumah, bagi tahu. Lepas istighfar, zikir sendirian. Maka bila masing-masing dah pandai, tahulah nak buat masing-masing. Tak adalah melompat tu lepas sembahyang tu. Wallahu a'lam. Jadi ada bab ibadah sendirian dan ada bab berjemaah. InsyaAllah hari ini sambung bab ibadah berjemaah kita. Kita sambung lagi bacaan bersama Al-Kahfi ayat 28 sampai 34. Hari ini kita akan jumpa satu lagi. Kalau tengok zahir macam teguran.
syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi adabnya kita bila baca bab-bab begini, kita tahu ini ialah perintah Allah supaya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan kepada umat dia. Apa yang berlaku kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk kita. Peringatan kepada kita. Jangan macam tu, tak comel. Ini kita akan jumpa. Dan hari ini kita akan jumpa bab kedua pula dalam penceritaan surah Al-Kahfi. Masuk cerita bab apa ni? Bab Ashabul Kahfi dah sudah. Kita akan masuk bab geng mana pula ni? Ingat kita ada cerita bab satu Ashabul Kahfi. Itu cerita Iskandar Zulkarnain dan juga Ya'juj Ma'juj. Kita ada Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Satu lagi cerita ialah apa? Hari ni jumpa ni. Lain kali baca dulu. Nak masuk. Kebun dua orang, satu mukmin, satu bukan. Itulah cerita dia. Nanti kita tengok insya-Allah. Wallahu a'lam. Silakan hari ini insya-Allah 28 sampai 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Terjemahan. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada waktu pagi dan senja dengan mengharap keredaannya. Dan janganlah kedua-dua matamu berpaling daripada mereka kerana mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang
hatinya telah kami lalaikan daripada mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melampaui batas. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya daripada Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, kami tidak akan mensia-siakan pahala orang yang melakukan amalan baik itu. Mereka itulah yang memperoleh syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam syurga itu, mereka diberi perhiasan gelang emas dan mereka pakai pakaian hijau daripada sutera halus dan sutera tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas pelamin-pelamin yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Dan berikanlah Muhammad kepada mereka, iaitu kepada orang mukmin dan orang kafir, sebuah perumpamaan. 2 orang lelaki, 2 orang Yahudi, seorang adalah mukmin dan seorang lagi adalah kafir. Yang seorang yang kafir kami beri 2 buah kebun anggur dan kami kelilingi kedua-dua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara keduanya kebun itu kami jadikan ladang. Kedua-dua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya walaupun sedikit. Dan di celah-celah kebun-kebun itu kami alirkan sungai. Dan dia memiliki kekayaan yang banyak. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat. Tafsir Jalalain. Wasbir nafsaka, dan bersabarlah kamu dengan cara menahan diri. Ma'alladzina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-'ashiyyi yuriduna. Bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhan di pagi dan petang hari melalui ibadah mereka seraya mengharap wajhahu, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya kerana mengharapkan sesuatu balasan bahan duniawi sekalipun mereka adalah orang-orang miskin. Wala ta'du, dan janganlah kamu memalingkan ainaka anhum, kedua-dua matamu daripada mereka. Turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, kerana mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan daripada memahami Al-Quran. Orang yang dimaksud adalah Uyainah bin Hisn dan teman-temannya. Baik, Alhamdulillah. Kita tengok sikit penjelasan berkenaan dengan ayat 28 dan sedikit 29 tu. Sebab nanti lebih memilih bab penyucian diri, bab ilmu. Bab ilmu. Ayat 28 tu, A'udzubillah minasyaitonirrajim, yang dua Imam Jalal dah ringkaskan penjelasan di situ. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada waktu pagi dan senja, pagi dan petang lah, dengan mengharapkan keredaannya. Ini orang-orang mukmin yang sentiasa dalam syarah berzikir, ya, beribadah pagi, petang. Sebab tu kita ada himpunan-himpunan ibadah pagi, himpunan ibadah petang. Pagi dengan petang tu waktu-waktu yang penting untuk kita tak tinggal dalam beribadah kita. Ulama-ulama pun dah susun kutip-kutip daripada zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dah kutip-kutip, maka dihimpunkanlah nama beberapa zikir-zikir yang dinamakan pelbagai. Maksuratnya, manzilnya, ratib al-atasnya dan pelbagai. Dia lebih kurang lah tu. Ada bercampur, yang ada yang hanya pilih yang zikir-zikir maksud daripada Rasulullah saja. Ada juga zikir-zikir tambahan daripada ulama dan sebagainya. Tak ada masalah. Janji kita
bacalah zikir-zikir yang ulama dah kumpul, ataupun zikir sendiri pun tak apa, janji pagi dan petang tu ada waktu untuk kita berzikir. Itu satu. Waktu yang sini nak bincang sikit berkenaan dengan dan janganlah kedua-dua matamu berpaling daripada mereka kerana mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dalam bab ni kita kena tahu Rasulullah SAW tak pernahlah nak buat benda macam ni. Ya, Rasulullah SAW tak adalah nak memalingkan matanya untuk mendapat habuan dunia. Ada? Tak ada. Bahkan Rasulullah SAW dapat tawaran macam-macam. Kau nak apa Muhammad? Kau nak perempuan cantik kami bagi, kau nak jadi sultan kami bagi, kau nak kaya kami bagi kaya. Semua Rasulullah SAW tak ada. Rasulullah SAW pun pernah berdoa. Rasulullah SAW pun memilih kefakiran daripada menjadi raja yang kaya, berkuasa, dan Rasulullah boleh jadi pilih Nabi nak jadi macam Nabi Sulaiman, boleh ke? Tapi Rasulullah memilih pada bab kefakiran, bukan fakir miskin tu maksud dia susahlah, hidup dia susah. Sebab dia bimbang, dia tahu juga kita ni kalau kaya-kaya pun susah juga umat dia ni. Jadi bila nampak macam ni, janganlah kedua matamu berpaling. Bukannya makna Rasulullah tu dah memalingkan muka untuk dunia. Bukan, ini teguran kepada kita. Sebab sikit lagi Allahumma salli ala Muhammad, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan. Musyrik ni, cerita ni kafir musyrik Mekah. Nanti kita tengok asbab turun Kami lalaikan daripada mengingati kami kerana serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melampaui batas. Satu tu Allah memberi peringatan. Bersabarlah kau, kita ni lah. Cerita ayat tu turun kepada baginda Rasulullah SAW. Sebabnya kita kena tengok dalam Al-Anfal ayat 52. Seperti depan komputer tu key in. Al-Anfal 52. Kisahkan bagaimana pada satu masa. Mari kita tengok Al-Anfal Al-Anfal 52. Na'udzubillah minasyaitanir rajim. Wala tad'urudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Fatad'urudahum fatakuna minaz zalimin. Janganlah engkau mengusir, engkau siapa? Nabi Muhammad SAW mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keredaannya. Engkau tidak memikul tanggungjawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggungjawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim. Sebabnya turunnya ayat ni pada satu ketika Rasulullah SAW bersama orang-orang mukmin. Antaranya yang merawikan sebuah hadis adalah Sa'ad bin Waqqas. Sa'ad bin Waqqas. Ada 6 orang dalam hadis tu. Hadis ni kata salah ada dalam Sahih Muslim. Hadis ni boleh kita petik daripada Tafsir Ibn Katsir ada. Bukan Tafsir Ibn Katsir, ada hadis panjang tu Sa'ad bin Waqqas kata ada 6 orang. 6 orang tu siapa? 3 orang tu tak dikenali. 3 orang tu bukan tak dikenali. Sa'ad bin Waqqas dia tak bagi nama. Tak salah nota saya ni lelaki daripada Bani Huzair. Huzair ke Huzair saya tak pasti. Kita tengok Tafsir Ibn Katsir. Nama yang disebut bersama Sa'ad bin Waqqas ada Bilal. Ada Bilal, ada Ibnu Mas'ud. Ini orang yang tak kuat-kuat ni. Hamba Ibnu Mas'ud tu dia Arab darah Yaman kan salahnya. Dia jaga unta, jaga kambing je. Yang datang tiba-tiba ke majlis Rasulullah SAW ni ialah pembesar-pembesar musyrik Mekah. Jadi pembesar ni kata apa? Kami nak cakap dengan kamu Muhammad, tapi kami tak nak geng-geng ni ada. Macam itulah. Dia nak buat, dia tak nak bersama orang yang pada status musyrik Mekah, orang status rendah. Kafir musyrik ni dia kasta dia tinggi. Kasta dia tinggi. Nak pula orang Quraisy kan? Quraisy, lawa, putih, dia punya sanad dia punya darah bangsawan dia tak nak cakap lah dengan hamba, bekas hamba, orang kerja jaga kambing, tak mau. Pada ketika itu dikatakan baginda Rasulullah SAW memikirkan tak allow lah. Dalam hadis tu, di syarah hadis tu dikata taklah Rasulullah nak menghalau sahabat-sahabat dia ni, tapi memikirkan bolehlah buat majlis lain. Pindahlah sikit. Rasulullah bawa geng ni ke tempat lain ke untuk bercakap dengan pembesar-pembesar
musyrik Mekah ni, cakap dengan orang besar lah. Maka turun ayat ni. Turun menegur ataupun memberi peringatan kepada baginda Rasulullah SAW dan juga kepada kita lah. Kepada kita, jangan kita berpaling daripada golongan mukmin. Walaupun macam-macam tawaran, macam keperluan daripada orang kafir. Jangan kita palingkan. Maksudnya jangan kita tinggalkan, jangan kita ketepikan golongan mukmin yang bersama kita. Begitu. Besar lagi syarah pada jangan kamu berpaling tu ya. Tengok apa makna jangan kamu berpaling. Ini kali pertama kita jumpa teguran ataupun ajaran ni, adab ni yang Allah SWT tunjuk kepada kita melalui baginda Rasulullah SAW. Tak kan? Sebelum ni kita dah jumpa bagaimana cerita siapa ni yang muazzin yang buta tu? Allahumma salli ala Muhammad. Siapa muazzin buta tu? Ibnu Abi Maktum tak salah dah, Ibnu Abi Maktum ya. Dia nak jumpa Rasulullah SAW tengah bercakap dengan pembesar kafir Quraisy. Tiba-tiba dia datang nak bertanya soalan. Rasulullah berpaling kan. Turun ayat, jangan kamu paling muka kepada orang buta tu kan. Dia lebih beriman daripada orang kafir musyrik, begitulah. Boleh baca balik. Jadi teguran-teguran ni untuk kita lah. Untuk kita. Jadi ayat 28 tu satu, ambil bab bersabar kita bila berada bersama golongan mukmin. Kedua, bab ibadah kita, zikir kita pagi dan petang. Jangan kita lalai untuk mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Ini talbis iblis lah. Talbis iblis, kita berkawan dengan golongan-golongan tertentu. Contohnya, nak ambil contoh apa? Politician lah contohnya. Kita nak jadi ahli politik, maka kita pun bila dengan orang kafir, kita okey ya, kita mula jadi liberal lah. Pandangan-pandangan pun mula menjadi liberal sebab apa? Nak mendapatkan sokongan. Tak boleh begitu ya. Kita ada trust agama kita kena tetap. 29, sikit lagi lah sebab dalam hari ni penerbit tak pilih. Penjelasan 29. 29 tu, 29 dan 30. Biasanya ancaman azab datang dengan nikmat. Ancaman azab diberi dulu, kemudian diberikan pula balasan nikmat. 29 tu ancaman azab. 30, 31 tu bab nikmat. Kalau kau degil kau dapat apa? Kalau kau beriman beramal soleh kau dapat apa? Begitulah uslub Al-Quran ni 29 tu kita tengok apa dia siasatan dia, kita dah tahu dah. Kita dah jumpa banyak kali, tapi hari ni kita tengok sifat api neraka tu. Kita tengok ayat 29, qulil haqqu mir rabbikum tu pada barisan kedua tu, inna a'tadna lizalimina nara, berada pada neraka, ahata bihim, yang meliputi mereka. Ahata tu meliputi tu macam kena kepung. Kepung tu nak kabar macam mana, macam duduk dalam oven lah. Tak boleh nak lari. Sumbat dalam tempayan tanduri tu. Gitulah azab dia, nauzubillah azabnya. Kita ni nak buat barbecue kita test air api tu pun kita rasa panas Cuba kita celuk tu dalam api tu macam mana. Gitulah, tak boleh nak angkat, tak boleh nak ke tepi, tak boleh ke kiri, tak boleh. Itulah azab api neraka. Azab yang teramat azab. Nauzubillah 29 tu datang dengan ancaman azab dan diceritakan sifat azab tu bagaimana. Tu Al-Quran. 30 31 tu nikmat syurga adnin. Kita jumpa lagi tawaran syurga adnin. Jadi untuk orang yang ada ilmu, untuk yang dah diberi taufik, ada hidayah pada Allah ni, kita teruslah nak nikmat tu. Jadi kita pastikan kita lari daripada perbuatan-perbuatan yang mengelakkan kita mendapat nikmat Allah, nikmat yang hakiki tu wallahu alam. Nanti besok kita sambung cerita bab dua tokek kebun. Dua tokek kebun. Hari ni bawa intro je, tak apalah. Besok cerita dua tokek kebun, apa pengajaran daripada dia. InsyaAllah kita sambung bab penyucian diri lebih kepada perihal ilmu itu sendiri. Silakan. Penyucian diri. Sesungguhnya kemuliaan pengetahuan ilmu itu sesuai dengan kemuliaan objek yang diketahui. Maka tidak disangsikan bahawa pengetahuan yang paling mulia dan paling agung adalah pengetahuan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, yang maha benar, yang mempunyai segala sifat kesempurnaan, yang suci daripada segala kekurangan dan yang tiada sesuatu apapun yang menyerupainya dalam kesempurnaan.
Tidak disangsikan bahawa pengetahuan tentang nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya adalah ilmu yang paling tinggi nilainya. Jika dibandingkan dengan segala jenis pengetahuan, maka seperti perbandingan objek yang diketahui dengan objek-objek lainnya. Ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala adalah asas kepada segala pengetahuan. Sebagaimana kewujudan segala sesuatu bergantung kepada kewujudannya yang Maha menciptakan. Maka semua jenis ilmu mengikuti ilmu tentangnya dan memerlukannya untuk mewujudkan kewujudannya. Tidak disangsikan lagi bahawa pengetahuan tentang sebab awal dan penyebab utama berakibat pada pengetahuan tentang akibat dan kesannya. Kewujudan segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala bergantung kepadanya. Sebagaimana kewujudan sebuah benda yang bergantung pada pembuatnya dan objek kepada subjeknya. Maka ilmu tentang zat, sifat dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala berakibat pada pengetahuan tentang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa tidak mengenal Tuhannya, maka dia lebih tidak mengetahui segala sesuatu selain daripadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Surah Al-Hajj ayat 19. Perhatikanlah ayat ini dengan saksama, maka anda akan temukan makna yang sangat indah, iaitu sesiapa yang melupakan Tuhannya, nescaya Tuhan akan membuat mereka lupa tentang dirinya sendiri sehingga dia tidak mengenal hakikat dirinya dan kepentingannya sendiri. Bahkan dia lupa apa yang menjadi kebaikan dan keberuntungannya di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, dia pun menjadi rosak dan diabaikan seperti binatang. Bahkan mungkin binatang lebih mengetahui kepentingannya kerana mengikuti petunjuk yang diberikan pencipta kepadanya. Sedangkan orang tersebut keluar daripada fitrah penciptaannya sehingga dia lupa akan Tuhannya dan Tuhan pun membuatnya lupa tentang dirinya dan tentang hal-hal yang membuatnya sempurna serta bahagia di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari dengan mengharap keredaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling daripada mereka kerana mengharapkan perhiasan dunia. Dan janganlah engkau ikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan daripada mengingat kami, serta mengikuti keinginannya dan keadaannya yang sudah melampaui batas. Surah Al-Kahfi ayat 28. Dia lalai mengingat Tuhannya sehingga dia pun lupa akan hati dan keadaannya. Akhirnya dia sama sekali tidak mempedulikan kepentingan, kesempurnaan dan perkara-perkara yang membersihkan jiwa serta hatinya. Bahkan dia kehilangan hatinya, kacau bilau dan bingung tanpa mendapatkan petunjuk sama sekali. Kesimpulannya adalah bahawa pengetahuan iaitu makrifat tentang Allah Subhanahu Wa Taala adalah asal segala ilmu. Ia adalah asas kepada ilmu hamba tentang kebahagiaan, kesempurnaan dan kepentingan dunia akhirat. Tiadanya pengetahuan tentang Allah Subhanahu Wa Taala mengakibatkannya tidak mengerti tentang diri sendiri dan kepentingannya, serta apa yang membersihkan dan mendatangkan kebahagiaan baginya. Oleh itu, pengetahuan tentang Allah Subhanahu Wa Taala merupakan dasar kebahagiaan hamba, sedangkan ketidaktahuan tentang Allah Subhanahu Wa Taala merupakan punca penderitaan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Riyadhus Salihin. Daripada Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah saya harus perangi kaum musyrikin hingga mereka menjadi orang-orang muslim seperti kita?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hai Ali, laksanakanlah tugasmu dengan baik dan tidak tergesa-gesa hingga kamu
tiba di wilayah mereka. Setelah itu, serulah mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Beritahukan kepada mereka tentang kewajipan-kewajipan yang harus mereka lakukan di dalam ajaran Islam. Demi Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada seseorang hingga dia masuk Islam melalui perantaraanmu adalah lebih baik bagimu daripada kamu memperoleh nikmat yang melimpah ruah berupa unta merah. Hadis di atas mengandungi beberapa pengertian, antaranya keutamaan menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan dorongan agar memberi petunjuk kepada manusia ke arah kebaikan dan kebenaran. Kerana yang demikian itu akan berbuah pahala yang besar. Hadis kesihatan daripada Rib'iyah binti Iyad Al-Kilabiyah berkata, aku mendengar Ali berkata, makanlah ar-rumman iaitu delima dengan kulitnya kerana ia membersihkan perut. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tibbun Nabawi. Khasiat rumman iaitu buah delima. Buah delima itu bersifat panas dan lembap. Bagus untuk perut dan menguatkannya. Kerana mempunyai daya genggaman yang lembut, juga bermanfaat untuk dada, tenggorok dan paru-paru. Dapat digunakan untuk mengubati batuk, menambah penghasilan mani dan membangkitkan kegairahan seks. Namun demikian, buah delima tidak bagus untuk orang yang demam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang rumman. Di dalam kedua syurga itu ada buah-buahan, kurma dan delima. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Surah Ar-Rahman ayat 68 hingga 69. Wallahu a'lam. Okay, Alhamdulillah, demikianlah tadi bacaan kita untuk topik pada hari ini, iaitu berkenaan dengan penerangan penyucian diri, yang mana dinyatakan bahawa pengetahuan yang paling mulia itu, iaitu ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang mengenai pengetahuan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pengenalan Allah ni adalah asas kepada segala ilmu yang untuk penyucian diri kita lah, untuk kita beriman kepada Allah SWT. Dan juga sedikit ada hadis kesihatan berkenaan dengan khasiat ar-rumman iaitu buah delima. Okay, InsyaAllah kita akan sambung semula untuk topik seterusnya pada hari esok. Dan tutup majlis kita ini dengan baca doa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fahkina fi din wa 'allimna ta'wil ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min 'ibadikas shalihin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.